Ibu ayah sekalian, kalau kita cerita soal cabaran, cabaran cabaran kita nak menunjukkan, nak membalas rindunya Nabi SAW pada kita. Mencabar sangat sebenarnya. Kita tak jumpa Nabi, kita tak nampak Nabi. Sebagaimana para sahabat nampak Nabi. Kita cuma boleh membayangkan saja. Dalam masa yang sama dengan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kita nak amalkan apa yang Nabi SAW tinggalkan untuk kita. Ibu ayah sekalian, hadis yang Al-Fadhil Ustaz Jafri sebutkan tadi tu, di hujungnya tu ada cerita tentang cabaran. Yang Ustaz Jafri sebut tentang Nabi rindu kepada ikhwan dia, saudara-saudara dia. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, kata Nabi. Aku berharap sangat, aku rindu sangat nak jumpa ikhwan aku, saudara aku. Kan nak sangat jumpa. Bila Nabi sebut orang yang Nabi nak jumpa tu malam ya'tu ba'd, orang yang belum ada lagi, tak lahir lagi. Kita semua lah insya-Allah ikhwan Rasulullah, insya-Allah. Masa tu para sahabat jealous sangat. Sangat-sangat jealous. Para sahabat pun turut menangis masa tu sebab jealous sangat. Nabi menangis nak jumpa kita insya-Allah. Sampai para sahabat tanya, kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'd ya Rasulullah? Macam mana ya Rasulullah kamu dapat tahu orang yang kamu tak pernah jumpa tu nak kenal macam mana? Esok-esok di padang mahsyar, di hari akhirat, Nabi rindu sangat pada gitu. Nabi nak kenal macam mana ikhwan dia. Kita lah insya-Allah. Masa tu Nabi SAW tanya para sahabat, afara'aita, waktu tu, apa pandangan kalian semua kalau seorang pengembala kuda, dalam banyak-banyak kuda dia ada kuda yang berwarna hitam, buhmin, warna hitam. Kemudian dia ada tanda ataupun tumpukan putih di antara di kepalanya, di dahinya. Ataupun tumpukan putih di kaki sebelah kanan, di kaki sebelah kiri. Bertumpuk hitam, bertumpuk putih, jelas sangat. Pada waktu itu, adakah tuan kuda tu akan kenal kuda dia berbanding kuda-kuda yang lain? Para sahabat kata, ya Rasulullah, mestilah dia kenal, dah nampak sangat, jelas sangat kesan tu. Kata Nabi SAW, aku kenal ikhwan aku di hari akhirat, dengan mereka akan datang nanti di hari akhirat, nak bertemu dengan aku, ghurram muhajjalina minal wudu'. Wajah mereka bercahaya. Seperti mana kuda-kuda hitam yang ada tumpukan putih begitu jelas. Umat Nabi Muhammad, ikhwan baginda yang Nabi rindu sangat tu, mereka akan datang jumpa Nabi dalam keadaan wajah mereka itu bersinar-sinar. Anggota wuduk, wajah kita, lengan, tangan kita, lengan kaki kita, anggota wuduk ni bercahaya, bersinar-sinar. Wa ana faratuhum 'ala al-haudi, kata Nabi, dan aku mendahului mereka di telagaku, telaga Al-Kautsar. Selepas titian sirat yang ribuan tahun tu penuh penyiksaan dalam titian sirat tu. Ni semua cerita tentang sirat kita tahu semua kan. Kemudian manusia berbondong-bondong nak menghala ke arah syurga. Sebelum masuk syurga, kita akan Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat. Khususnya umat Muhammad dapat minum daripada telaga Al-Kautsar. Nabi mendahului dulu, Nabi tak masuk syurga lagi. Nabi tunggu umat dia, Nabi tunggu ikhwan dia, saudara-saudara yang Nabi rindu sangat-sangat tu. Nabi tunggu. Pada waktu Nabi SAW tunggu tu, telaga Al-Kautsar yang Nabi sebut, air telaga Al-Kautsar lebih putih daripada susu, yang berjananya, bekas-bekas untuk minum lebih banyak daripada bintang di langit. Masa tu semua manusia berkumpul, berebut nak minum telaga Al-Kautsar. Pada waktu Nabi SAW sebut, ada di antara mereka dihalau sebagaimana unta-unta yang dihalau. Unta yang kelaparan, unta yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, nak pergi minum, nak pergi makan, tuan unta panggil makan, tiba-tiba tuan unta cam, ada unta-unta yang bukan unta dia. Dihalau unta-unta tu sebab bukan unta dia. Itulah gambarannya Nabi SAW sebut pada waktu itu. Ramai di kalangan mereka dihalau. Nabi tengok, Nabi panggil, ala halumma ilaina, datang sini, datang sini. Nabi panggil umat dia. Allah sekalian, ini yang cerita tentang cabaran tadi. Malaikat sebut fayuqal, dia kata, ya Rasulullah, mereka dihalau. Sebab apa? Kamu tak tahu ya Rasulullah, innahum qad baddalu ba'dak. Mereka telah menukar pegangan mereka selepas ketiadaan kamu. Nabi rindu sangat pada kita.
Tapi subhanallah, selepas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka masih Islam. Namanya nama Islam, tapi badalu ba'dak. Mereka menukar cara kehidupan mereka, meninggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk mereka. Al-Quran dah ada, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dah komplit, dah indah, cukup cantik, cukup lengkap. Mereka terima cara hidup yang lain selain cara hidup yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Tukar cara hidup mereka. Walaupun mungkin mereka Islam. Nabi dengar macam tu, apa respon Nabi? Nabi sebut suhqa. Berulang-ulang kali Nabi sebut, pergi jauh daripada aku, pergi jauh daripada aku. Rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dibalas. Jauhlah golongan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibu ayah sekalian, itulah cabaran kita. Cabaran kita, bimbang, takut-takut kehidupan kita, kita tak pegang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Cabaran tu tuan-tuan sekalian. Allah, akhir-akhir zaman ni, 2 minit lagi boleh? Boleh? Akhir zaman ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidhi 'ala al-jamri. Nabi sebut akan datang satu zaman orang yang bersabar mengamalkan agamanya. Nabi tak sebut al-mutamassiku, Nabi sebut as-sabiru. Sebab realiti nak mengamalkan agama mesti kena sabar cukup-cukup. Sabar sangat-sangat. Orang yang bersabar mengamalkan agamanya seperti menggenggam bara api. Dia genggam juga walau sakit, walau susah, walau pedih, walau terbakar, walau hangus. Genggam juga. Itulah realiti orang yang mengamalkan agamanya akhir zaman. Orang akan cakap macam-macam. Ini semuanya melanggar kemodenan, ini semuanya jumut, ini semuanya tak cool lah, tak best lah dia orang ni. Semua sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam. Subhanallah. Badalu ba'dak. Ini realiti akhir zaman. Sebab itulah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi tinggalkan, tuba kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bada al-islamu ghariba fasayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Nabi sebut Islam bermula dalam keadaan asing, dalam keadaan dagang, pelik. Zaman Nabi mula-mula bawa Islam, orang kata ni pecah belah masyarakat, ini semua kolot, ni apa benda tak ikut agama nenek moyang kita, ini semua karut, macam-macam, pelik. Kemudian Islam berkembang hingga menguasai 2/3 dunia. Islam begitu hebat diterima oleh penduduk dunia. Fasayaudu kama bada'a ghariba. Akhir zaman Islam kembali dilihat pelik. Orang yang mengamalkan Islam betul-betul, ini tak kenalah dengan zaman kita ni. Orang anggap pelik, tak best, bukan menjadi kebanggaan majoriti manusia. Nabi sebut apa? Fatuba lil ghuraba. Untunglah orang-orang yang dagang, orang-orang yang berpegang teguh walau orang anggap pelik. Ini realiti akhir zaman, cabaran kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja cabaran liberal dalam masyarakat kita. Ini bab ni panjang, tapi tuan-tuan tahu semua kan, cabaran liberal bebas menggunakan akal mereka sehingga menolak pandangan Al-Quran, pandangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai bagi mereka, mereka terima, yang tak sesuai mereka rasa macam ni. Suka hati nak tinggal. Di kalangan orang-orang Islam berlaku. Ini cabarannya yang seharusnya kita kena sedar. Dan tuan-tuan ibu ayah sekalian, mudah-mudahan kalau betul kita ikhwan Nabi, kita mengharap Nabi SAW kenal kita di tepi telaga Al-Kausar. Kita nak Nabi kenal kita, kita nak Nabi panggil kita. Dan pada waktu itu ada golongan-golongan yang berjaya minum telaga Al-Kausar. Bukan daripada bejana, tapi minum daripada telapak tangan Nabi SAW yang mulia. Nabi nak sangat ingat kita, rindu kita. Adakah kita berjaya menjadi ikhwan? Jangan tukar. Jangan tukar. Walau sebesar mana pun cabaran, Islam tetap menjadi pegangan hidup kita. Sunnah Nabi SAW menjadi kebanggaan kita. Walau orang anggap lekeh, walau orang anggap macam ketinggalan zaman dan sebagainya, insyaAllah. Sebab kita ikhwan. Saya ingat satu lagu lama, nak tutup saya. Lagu lama, dulu-dulu lah pernah dengar lagu ni. Kumpulan Mawaddah. Lama dah. Dulu lah dia kata lagu dia. Saya ingat sampai sekarang. Rebutlah gelaran ikhwan di akhir zaman yang disabdakan dari lidah Rasul junjungan.
agar kita menjadi orang yang membuktikan golongan yang baginda rindukan. Jika para sahabat itu bertanya, siapakah gerangan, siapakah mereka yang diberi gelaran itu padanya? Membara cemburu di hati mereka, hingga menitiskan air mata. Lantas baginda menyambung lagi, ikhwan itu mengamalkan sunnahku, bagai menggenggam bara api, dan mereka amat mencintaiku, selaka kalipun tidak pernah bertemu. Mudah-mudahan kita ikhwan. Panjang pula nyanyi. Kita ada maqarid ni. Lama dah tunggu dulu insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.